Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada hari ini untuk membincangkan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu komunikasi. Jadi bersama-sama dengan saya, kita terdapat pada hari ini dua orang panel yang akan bersama-sama dengan saya mengupas tajuk kita pada hari ini dengan lebih mendalam. Jadi panel pertama kita pada hari ini YB Muhammad Hamzah. Jadi boleh perkenalkan diri. Baik, terima kasih kerana menjemput saya dalam perbincangan ini. Saya sebagai pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Sedikit latar belakanglah daripada saya. Saya bersekolah, sekolah rendah saya bermula pada tahun 2012 di Sekolah Rendah Seri Permai lah. Dan saya sambung pengajian saya untuk tingkatan di Sekolah Menengah Sains Selangor. Dan saya lanjutkan pelajaran saya juga ke Universiti Malaya dalam bidang Bachelor of English. Okay. Jadi itu sajalah yang untuk introduction pada diri saya. Terima kasih YB atas penjelasan sebentar tadi. Menarik sungguh perjalanan hidup YB. Jadi apa pula kata panel kedua kita, Dr. Khadijah di sebelah sana? Terima kasih Encik Qayyim dan pihak majlis untuk menjemput saya pada hari ini. Akan saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Siti Khadijah binti Muhammad Nazri. Saya dilahirkan di Kelantan dan sekarang tinggal di Perak. Saya dulu bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Baru di Perak juga. Selepas itu saya melanjutkan pembelajaran saya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Krian, Tahfiz Model Ulul Albab. Kemudian saya melanjutkan pengajian saya dengan lebih tinggi di Universiti Malaya. Saya melanjutkan pembelajaran saya dalam bahasa Melayu. Baiklah, tanpa membuang sebarang masa lagi, jadi mari kita kupas dengan lebih lanjut tajuk kita pada hari ini. Jadi yang pertama, ingin saya ucapkan bahawa terima kasih kerana para panel kita sudi untuk datang bersama-sama dengan saya pada hari ini. Jadi bagi apa yang kita tahu tentang komunikasi ini, apa yang saya faham adalah komunikasi ini adalah proses perbincangan secara dua hala daripada dua pihak ataupun lebih. Jadi sebenarnya komunikasi ini seperti yang dikatakan sebentar tadi adalah proses perbincangan dua hala. Makna kata, kalau hanya seorang individu bercakap pada suatu masa, maknanya perkara itu bukan satu komunikasi. Jadi sebagai contoh, apabila kita pergi untuk membeli belah ataupun berurusan dengan para penjual, itu adalah menjadi satu masalah apabila para penjual sahaja yang menawarkan harga barangannya. Maknanya boleh jadi pelanggan itu tak berminat dengan hasil jualan tersebut, betul? Jadi sebenarnya penting untuk antara pelanggan dan juga para penjual itu untuk berkomunikasi supaya wujudnya suatu kesefahaman dan juga akan menimbulkan suatu orang kata berminatlah di hati para pelanggan itu untuk membeli suatu barangan itu. Jadi nak katakan komunikasi itu adalah perbincangan dua hala supaya kedua-dua pihak itu mendapat faedah dalam membincangkan perkara tersebut. Jadi suka untuk saya dengar daripada YB Hamzah dulu terlebih dahulu. Apakah definisi komunikasi bagi pendapat YB? Okey, baik. Terima kasih Tuan panel pengerusi majlis. Jadi satu soalan yang sangat menariklah dia untuk mengetahui apakah itu definisi berkomunikasi. Jadi pada pandangan saya, komunikasi ini bermaksud dia merupakan salah satu cara untuk satu entiti ataupun satu benda hidup itu untuk berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau kita nak berkomunikasi, kita boleh gunakan gadget ataupun kita boleh berkata-kata. Kalau macam haiwan pula, dia adalah bahasa-bahasa yang diorang faham antara diorang lah. Terima kasih YB. Jadi saya kira itu adalah satu penjelasan yang cukup tepat dan padat daripada YB. Suka untuk saya dengar pula kata-kata daripada Dr. Khadijah. Jadi Dr. Khadijah, apakah pula pendapat Dr. Khadijah tentang definisi komunikasi? Terima kasih Encik Qayyim. Amat menarik persoalan tersebut. Pada pendapat saya ni,
Definisi komunikasi, ia merupakan aktiviti keperluan bagi setiap individu kerana ia berlaku setiap hari. Ianya komunikasi juga sering berlaku dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, sewaktu kita bermain, sewaktu kita belajar, ataupun sama ada kita berinteraksi bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Walaupun di mana kita sedang berada, kepakaran dan pengetahuan bagaimana untuk berkomunikasi ini amatlah penting bagi menjamin kesefahaman antara satu sama lain. Okey. Lepas tu, komunikasi juga dia adalah proses berterusan yang melibatkan pemindahan maklumat daripada sesuatu sumber kepada penerima, dan ada maklum balas antara kedua-duanya, sama ada daripada penerima dengan pemberi. Komunikasi juga dia boleh ditarifkan sebagai perhubungan secara langsung ataupun dengan perantaraan surat, radio, telefon ataupun sebagai seperti macam ada komunikasi lah. Lepas tu dia melalui masa komunikasi atau perhubungan dengan atau cara disampaikan kepada orang ramai secara amnya. Terima kasih doktor atas penerangan yang cukup baik sebentar saja tadi. Baiklah, berbicara tentang komunikasi, sudah pasti ada kepentingan dan akibatnya yang tersendiri. Jadi, mari kita kupas terlebih dahulu apakah kepentingan komunikasi bagi pendapat YB dan juga doktor. Namun, sebelum itu, suka untuk saya sampaikan pendapat saya terlebih dahulu, apakah itu kepentingan komunikasi. Jadi, bagi pendapat saya, sebenarnya komunikasi itu adalah penting untuk menyampaikan maklumat dengan jelas bagi mencapai kesefahaman antara setiap pihak. Jadi sebenarnya perkara ini amatlah penting seperti yang saya katakan tadi untuk mencapai kesefahaman antara setiap pihak. Jadi sebagai contoh saya katakan di dalam kelas, seorang guru ingin mengajar anak-anak muridnya. Sekiranya guru hanya mengajar di depan, memberikan ilmu tersebut tanpa ada murid yang bertanya ataupun tanpa bertanya khabar muridnya, adakah murid-murid tersebut faham ataupun tidak, sudah pasti akan ada murid yang kurang faham atas penjelasan tersebut, betul? Jadi sebenarnya pentinglah untuk cikgu tu bertanya kepada anak-anak muridnya, adakah setakat ini anak-anak muridnya faham ataupun tidak, ataupun kita buat satu sesi soal jawab antara murid dan guru. Bila kita dapati ada murid yang tersalah soalan tersebut, maka kita tanya di bahagian manakah yang dia tidak faham soalan tersebut. Jadi itulah seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, apakah itu kepentingan komunikasi. Jadi bagi mencapai kesefahaman antara dua pihak, seorang itu perlu berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi suka untuk sahikan penjelasan ini dengan lebih lanjut daripada Dr. Khadijah terlebih dahulu. Terima kasih Encik Qayyim. Soalan sekarang ni amatlah menarik. Okay. Dalam kehidupan kita, mestilah ada kepentingan dia. Jadi apa sahaja yang kita lakukan pada setiap detik ni, sama ada disengajakan atau tidak salah, adalah satu bentuk komunikasi. Keupayaan individu untuk menguasai tahap berkomunikasi, dia akan memberikan faedah yang maksimum terhadap tahap hubungan, kemanusiaan dan ketuhanan. Bagi saya, komunikasi ni banyak memberi keberkesanan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam aspek pembelajaran keupayaan pelajar yang mendapatkan semaksimum ilmu bergantung kepada tahap keupayaan guru tu untuk menguasai komunikasi berkesan. Guru juga dia harus meningkatkan penguasaan dalam menyampai ilmu itu, manakala pelajar haruslah meningkatkan keupayaan untuk menerima ilmu yang dapat menentukan kekuatan jati diri. Bukan itu saja, komunikasi ni dia dapat menentukan kekuatan jati diri seseorang individu. Lepas tu, ramai negarawan yang mempunyai tahap komunikasi lisan dan tanpa lisan yang berkesan berjaya menjadi negarawan ulung. Terima kasih Dr. Khadijah atas penerangan sebentar tadi. Jadi apa pula kata YB Hamzah atas perkara ini? Terima kasih kepada Tuan Kursi Majlis. Soalan yang sangat menarik ya, iaitu kepentingan berkomunikasi. Jadi soalan ni spesifiknya saya akan jawab kepada dari segi manusia lah. Okey. Jadi komunikasi ni kita penting untuk berkomunikasi agar kita dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat sekeliling,
kenapa kita kena menjalinkan hubungan yang baik antara masyarakat sekeliling agar kita tidak kecundang atau kita tidak jatuh lah kan. Sebab kan kita ni manusia, kita perlukan satu sama lain. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi dari situ kita perlukan bantuan orang lain juga. Dan ada lagi satu pepatah, iaitu bulat air kerana pembentul, bulat manusia kerana muafakat. Jadi benarlah di situ kita perlukan hubungan, ataupun dalam term English ni kita panggil connection lah antara satu sama lain. Baiklah, terima kasih YB Hamzah atas penerangan yang cukup baik sebentar tadi. Jadi seperti yang kedua-dua panel kita katakan sebentar tadi, komunikasi ini amat penting untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekeliling dan juga meningkatkan penguasaan dalam penyampaian ilmu. Jadi setelah kita teliti kedua-dua pentingan ini, kita terlupa bahawa sekiranya tidak wujudnya komunikasi itu, apakah yang akan terjadi kepada negara kita. Jadi yang pertama sekali, suka untuk saya katakan bahawa akibat yang akan berlaku sekiranya komunikasi ini tidak berlaku akan menyebabkan wujudnya salah faham. Saya berikan contoh mudah. Pernahkah panel dua orang kita ni semasa kecil dulu dimarahi oleh kedua ibu bapa kita tanpa mengetahui apakah sebabnya? Pernah tak? Pernah kan? Okey, jadi ini apa saya mahu sampaikan. Sebenarnya komunikasi ini penting dalam setiap pihak. Contohnya kita sebagai ibu bapa sendiri, apabila kita mengetahui anak kita melakukan apa-apa kesalahan, sepatutnya kita bukan terus melulu memarahi dia ataupun memukul dia, merotan dan sebagainya, tapi kita perlu bertanyakan, mengapakah anak kita melakukan sedemikian? Ataupun contoh sebagai guru, kita nampak anak murid kita melakukan kesalahan, dari mana dia tahu buat perkara tersebut dan dari mana, siapakah yang mempengaruhi dia melakukan perkara tersebut. Jadi perkara-perkara sekecil-kecil perkara inilah amat penting bagi kita menentukan masa depan yang lebih cerah dan juga menyebabkan tidak berlakunya salah faham antara masyarakat kita. Jadi suka untuk saya dengarkan penjelasan daripada YB Hamzah terlebih dahulu, apakah yang akan berlaku di dalam masyarakat kita sekiranya komunikasi ini tidak berlaku. Ini juga soalan yang sangat menarik yang dikeluarkan daripada Encik Koyim. Okay, jadi untuk menjawab soalan ini, iaitu akibat tidak berkomunikasi, kita boleh lihatlah di sekeliling kita. Apa jadi kalau seorang tu dia tidak berkomunikasi, ataupun sesuatu komuniti itu dia tidak berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi sesuatu komuniti itu boleh mundur disebabkan tidak berkomunikasi. Dia boleh jatuh lah komuniti itu. Macam contoh ini sangat saya tak nak menyentuh lah pasal isu ini, tapi isu ini dah hangat dah pun disembangkan dalam media sosial, iaitu isu tentang Israel dan Palestin. Jadi kalau kita lihatlah, rakyat Palestin ni dia punya komunikasi dia telah dipotong oleh tentera Israel, laknatullah lah kan, menyebabkan komuniti diorang ataupun diorang punya sekumpulan orang yang dipanggil komuniti lah, dia akan jadi mundur. Contohlah, kalau ada seorang sakit ataupun ada seorang yang sedang cedera parah, dia tak boleh nak berkomunikasi disebabkan komunikasi itu telah dipotong, menyebabkan orang yang cedera parah tadi tu sama ada boleh mati ataupun boleh cedera dengan lebih teruk lah. Jadi menyebabkan jadi di situ kita nampaklah yang buruknya kalau kita tak berkomunikasi ni. Okay. Terima kasih YB Hamzah. Jadi penerangan yang cukup baik sebentar tadi. Suka pula untuk saya dengarkan daripada Dr. Khadijah, panel kedua kita, tentang apakah yang akan berlaku sekiranya komunikasi ini tidak wujud. Terima kasih Encik Qayyim. Dalam kehidupan kita perlulah berinteraksi dengan orang lain supaya kita ada kesefahaman. Jadi apabila tiada komunikasi, dia akan memberikan akibat yang amat besar pada kehidupan kita. Contohnya, dia akan menyebabkan pengurusan sesuatu itu dia menjadi lemah, kekurangan perbincangan atau perundingan dengan kaki tangan, konflik personaliti yang boleh mengakibatkan orang tu menanggung atau enggan berkomunikasi.
Bukan itu saja, sikap peribadi kaki tangan yang kurang motivasi ataupun rasa tidak puas hati di tempat kerja serta kurang latihan, dia boleh membolehkan mereka menjalankan tugas tertentu dan lain-lain lagi. Okey. Selepas itu, kegagalan komunikasi yang berkesan ni dia merupakan salah satu isu penting dalam organisasi yang amatlah perlu segera ditangani. Lepas tu, halangan kepada komunikasi yang berkesan dalam sesebuah organisasi, ia boleh melambatkan atau memesongkan mesej dan niat mesej yang ingin disampaikan, dan ianya akan menyebabkan sesuatu kegagalan proses komunikasi yang berkesan dan akannya timbul salah anggapan atau konflik dalam sesebuah organisasi. Terima kasih Dr. Khadijah atas penerangan sebentar tadi. Jadi saya kira kita sudah berada di penghujung majlis. Namun sebelum itu, ingin saya dengarkan daripada kedua-dua panel kita pada hari ini, apakah kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan perbincangan kita pada hari ini. Jadi suka untuk saya dengar daripada Dr. Khadijah terlebih dahulu. Terima kasih Encik Qayyim untuk soalan ini. Apa yang boleh saya simpulkan, komunikasi dalam kehidupan seharian kita ni, hubungan manusia ni dia didasari oleh komunikasi yang baik dan berkesan. Jadi, melalui komunikasi, kita dapat memahami diri kita sendiri dan diri orang lain. Bukan itu saja, komunikasi dapat mengeratkan hubungan di antara dua belah pihak dengan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi semasa berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-harian kita. Terima kasih Dr. Khadijah atas penerangan sebentar tadi. Jadi saya kira YB Hamzah ada sesuatu yang ingin disampaikan di situ. Jadi kesimpulannya lah yang dapat saya rumuskan daripada perbincangan ini, kita perlu belajar cara-cara berkomunikasi dari sekolah rendah lagi. Bab kata patah, apa kata patah ni? Melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi kita dari pihak sekolah ataupun pengajar, guru perlu mengambil cakna tentang hal-hal ini untuk mengajar murid cara berkomunikasi dengan betul agar mereka tidak kecundang lah, seperti mana yang saya cakapkan dalam akibatnya tadi. Baik, saya rasa itu sajalah yang dapat saya rumuskan daripada perbincangan ini. Terima kasih YB Hamzah atas penerangan sebentar tadi. Jadi sebenarnya apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah kedua-dua panel kita ingin mengatakan bahawa komunikasi ini amat penting di dalam hidup kita bagi menjayakan aktiviti seharian kita, betul? Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan sebentar tadi, komunikasi ini perlu untuk kita menjayakan aktiviti seharian kita, di mana ia berlaku di mana-mana. Kita berada di rumah, kita akan berkomunikasi, berada di sekolah sebagai seorang guru, sebagai seorang anak murid, sama juga seperti para pensyarah, seperti doktor kan, dan juga YB kita di dalam satu organisasi kementerian pasti memerlukan komunikasi yang jelas supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang kita tidak mahukan. Jadi sebenarnya tuan-puan di rumah sana, sudah pasti kalian juga berkomunikasi dalam kehidupan seharian anda. Maka dengan itu suka untuk saya ingatkan kepada semua orang supaya sentiasalah berkomunikasi dengan cara yang baik, bertoleransi antara satu sama lain agar tidak berlakunya perselisihan faham ataupun berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi saya kira kita sudah berada di akhir majlis. Maka dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Hamzah kita dan juga Dr. Khadijah kita atas kesediaan anda untuk bersama-sama dengan saya mengupas tajuk kita pada hari ini. Jadi saya kira itu sahaja daripada kami semua. Sekian. Terima kasih.